Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi du'a'i: Allahumma a'tini nura wa zidni nura waj'alni fi qalbi nura. Al-hadits awal. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah tetapkan hati kita, letakkan ialah jasad tubuh badan kita, sehingga kita dapat berada dalam rumah yang sementara ini menuju kepada alam akhirat. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya memohonnya Nabi kepada Allah, semoga Allah itu menambahkan lagi iman dan cahaya. Allahumma a'tini nura, wahai Tuhanku, a'tini, berilah Engkau akan aku nura, akan cahaya. Allah minta kepada Allah beri cahaya. Cahaya ada, tapi cahaya yang Allah bagi, bila dia bagi kepada kekasih dia, maka cahaya itu kesemuanya dapat melihat, dapat nampak. Bukan saja nampak di mata, pandangan di kepala, malah hati pun nak nampak. Allahumma a'tini nura wa zidni nura, dan juga tambahkanlah Engkau akan cahaya. Bukan saja Engkau bagi, Engkau kena lebih. Engkau kena lebih. Waja'alni fi qalbi, dan jadilah untuk aku dalam hati aku ini nur, jadi buat hati pun cahaya. Riwayat-riwayat yang lain menyatakan ialah bukan saja Nabi minta yang malahnya wa basari nur, dalam mata penglihatan pun cahaya, wa fi sam'i pun cahaya, wa fi mukhi pun cahaya, dalam otak pun cahaya. Subhanallah. Nabi sentiasa memohon doa semoga Allah berikan cahaya, menambahkan cahaya, dan bubuhlah hati cahaya, pendengar cahaya, kesemua bercahaya. Cahaya itu banyak. Iman pun cahaya, solat pun cahaya, ilmu pun cahaya. Ilmu pun nurun, as-salatu nurun, iman pun nurun.
kesemua tu cahaya. Bila cahaya tu banyak, maka nampaklah segala-galanya hak baik nampak baik dan hak buruk pun nampak buruk. Sehingga hak baik dia boleh saji, boleh hias, dan hak buruk dia boleh lempar, boleh buat. Subhanallah. Alhamdulillah kita berada dalam majlis yang Allah campakkan cahaya-cahaya ke semua. Dengan itu hanya memeluk kepada kita mukhlisin saja, ikhlas dengan Allah. Dengan ikhlas itu maka Allah turunkan, ilhamkan cahaya ke semua setiap anggota kita. Semoga kita menjadi hamba yang sempurna imannya dengan Allah dan hidupnya diredai Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang tu, maka tetaplah iman kita, tetaplah perkataan kita, tetaplah kelakuan kita dalam dunia dan sampai kepada akhirat. Yang termasuk di dalam firman Allah dalam surah Ibrahim ialah Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkataan kepada orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita nak muzakarah pada malam ni bagaimana orang yang Allah tetapkan perkataan dalam asyhadu an la ilaha illallah. Dunia pun dia tetap, akhirat tetap. Bagaimana dia nak jawab soalan tentang muka dan nakir, seperti mana kata muallif rahimahullah taala, wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Dan menjawab orang itu, orang mana? Orang yang disoal oleh muka dan nakir. Dan menjawab orang itu, orang yang kena soal tu, dia jawab dengan perihal, dengan cerita, dengan kelakuan dalam akhir matinya. Kalau akhir mati yang mati bawa iman, maka dia jawablah iman dia. Mana orang itu dia akan jawab dengan perihal. Apa perihal? Iaitulah cerita atau kelakuan di dalam akhir matinya. Dia mati itu akhir, akhir mati dia. Kalau mati husnul khatimah, maka jawapan dia pun husnul khatimah. Jawab dia baik. Kalau mati dia usul kan bahawa la iyazabillah, maka dia tak akan boleh jawab. Maka husnul khatimah dia dua. Ada hak nombor satu, ada hak nombor dua. Hak nombor satu clear, iaitu husnul khatimah dengan bahawa dia mati dari la ilaha illallah. Boleh dia kata ketika dia nak habiskan rohnya keluar, dia pun dapat berkata la ilaha illallah, maka orang itu husnul khatimah. Ataupun dia tak boleh berkata, tapi dia tak ubah, tak ubah kelakuan dia. Semasa dia hidup di atas dunia dulu, dia beriman dengan Allah, maka dia mati pun dengan keadaan iman dengan Allah. Walaupun dia tak boleh kata, maka itu pun masuk dalam husnul khatimah. Masuk khatimah. Tapi gerik dia berlainan. Kalau tadi A+, A1, kalau ni A saja. Tak kuat dah. Kuat kan? Yang pentingnya mati dalam iman. Kalau orang gerik tu, habuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kira siapa. Orang amal banyak tak ada, itu hak Allah. Nak bagi dia tu apa? Lesen sultan. Dia bagi lesen sultan. Tengok lembu letak batas dapat lesen raja yang ni. Tak apa, duit dia. Betul kan? Baik. Itu masing-masing dah. Sebab itulah Allah kata dalam Al-Quran pesan kepada hamba dia, ya ayyuhalladzina amanu billahi dzikran katsiran. Suruh sebut Tuhan itu banyak, bukratan wa asila, pagi petang. Hak tu ada habuan dah. Sebab apa? Basah lidah dia dengan zikrillah, maka bila basah lidah, maka nak keluar pun tetap basah dengan la ilaha illallah. Sebab suruh banyak. Saya sebut tadi itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala sekurang-kurang satu hari 300 la ilaha illallah. Baik, dia ke sini dengan perihal dalam akhir matinya. Apa perihal dia tu? Daripada sifat iman. Dia bawa iman.
Kalau dia akhir matinya iman, maka orang tu dapat menjawab soalan muka nakir. Kenapa? Bukan orang tu, amalan dia akan jawab. Amalan semasa dia hidup di atas dunia, maka itulah menjadi syafaat bantuan penolong dia. Ini hak mukmin, orang mukmin. Sebaliknya, ataupun kufur ataupun munafik, waliyadillah, kalau dia itu akhir matinya dalam kufur atau mati dalam keadaan munafik, maka yang tu tak mampu boleh nak jawab. Walaupun dia dapat piau dia jawab dalam kertas. Orang tanya dia jawab piau, tapi sampai sana jadi kelum bisu tak boleh nak jawab. Pada Allah larangkan daripada jawapan. Bukan apa? Dia salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana? Maka kuasa menjawab dia siapa tu? Ialah orang yang akhir mati bawa iman. Dia boleh jawab jikalau ada ia orang yang mukmin. Kalau orang mukmin akhirnya mati bawa iman, alhamdulillah. Dengan itulah di antara sejahat-jahat hamba Allah, kata ulama, ialah dia tak bimbang dengan iman dia nak habis ketika dia mati. Dia tak takut iman dia cabut. Dia tak takut. Itu sejahat-jahat manusia, kata ulama. Sebab apa? Sebab kalau orang iman, dia yang paling takut sekali ketika dia keluar roh daripada badan. Kenapa? Kerana dah roh dah asing daripada badan. Tetapi kalaulah iman dia asing pada roh pula, walaiyazabillah. Hak tak maunya biar roh saja tinggal badan, tapi iman jangan tinggal roh sekali-kali. Roh tak mau tinggal iman. Hak tu bagus. Hak tu bagus. Hak tu paling takut. Sekiranya orang mukmin, jikalau ada ia mukmin, dia mampu untuk menjawab. Sebab apa? Sebab jawapan itu, walaupun dia tak pandai membaca, walaupun tak pandai menulis di atas dunia Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang ini ialah termasuk di dalam orang yang kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an, insya-Allah dia boleh jawab. Orang alim, kadang-kadang dia tak pandai tulis, ada. Dia pandai baca, saya tak pandai tulis, ada. Contoh, saya contoh mudah dia tulis tapi tak habis. Contoh hafiz Quran. Orang yang hafiz Quran di sekolah hafiz, dia tak biasa ya hafiz 30 juz umpama. Dia hafiz surah Yasin, kita ramai-ramai. Cuba tulis, saya bagi masanya 1 jam 83 ayat Yasin. Saya yakin tak habis tulis. Kadang kita baca dalam sekitarnya 15 minit habis 83. Tapi bagi masa sejam tulis 83 Yasin memang tak boleh. Kecuali orang yang biasa tulis. Biasa tulis dia boleh tulis. Puak hafiz mata-mata memang tak boleh tulis. Kalau orang mengaji sekolah dia boleh tulis. Dia hafiz dia tulis. Dia hafiz tulis kadang apa? Dia ada besok Syafawi atau besok Tahriri. Ayat biasa. Tapi hak hafiz betul-betul tak boleh. Tak boleh tulis. Jadi waktu pengalaman saya mengaji pun saya tahulah. Saya tahu. Duk ingat dah amanah Rasul hari-hari kawan saya sampai taubat di Azhar. Nak tulis tak boleh juga. Tulis boleh tapi semua jatuh. Tak betul. Sampai taubat tak boleh tulis. Kenapa? Dia ingat kata dia ingat dah. Dia boleh dah. Aku dah tulis, dia tulis orang lain. Orang lain dah tulis, baru tak boleh tulis. Sampai tengah jalan besok 2 hari lepas di diploma kita saya jaga. Okey, tu apa apa jadi medrawah. Medrawah. Mana tulis surah Baqarah ya. Fatihah 1 Baqarah. Baqarah apa ayat? Tak boleh tulis kau tak boleh. Macam apa? Tak biasa tulis. Apa ingat? Sebab apa dia tulis lebih lambat daripada baca. Biar lengkap dia tak hari dah. Itulah dia. Sebab tu biar tulis pula. Baca dia pergi jatuh 2 kelima kalau besok di Azhar 2 kelima 2 berkah dia potong Quran. Banyak Quran. Kalau kena habis rahmat lagi 10 dia bagi. Jadi yang ni macam itulah. Walaupun orang itu dia alim,
Tapi tak pandai baca, tak pandainya menulis. Tak apa, sebab amalan dia jawab. Dia maki adalah orang mustamih. Mustamih tak buat kitab pun, tapi rupanya dia balik amal. Oh, amalan dia itulah jawapan. Ini kata ialah mukmin dapat mampu jawab walaupun dia itu ialah tak pandai tulis, tak pandai baca. Sekalipun kenapa? Amalan mana? Amalan ikhlas. Kalau amalan riya, waliyazillah, tak boleh jawab juga. Sebentar lagi saya buat ulasan dah. 4-5 benda saya buat ulasan. Baik. Manakala orang kufur, orang munafik dan tiada kuasa menjawab sekali-kali jikalau ada yang kena tanya tu orang yang kafir dan orang munafik. Sebab apa? Sebab orang munafik sekali orang munafik pun tak boleh dan orang kafir pun tak boleh. Hal ni dia buat ya. Bukan kita yang tu dia buat. Tak boleh. Dan juga munafik pun tak boleh jawab juga. Dalam soalan-soalan, walaupun kita biasa di atas dunia dia semua boleh jawab, tapi masuk soalan muka nakir tak boleh jawab. Kerana itu bukan pembacaan, tetapi amalan punya masalah. Nah, sebab apa? Waktu kesemua tu wal baqiyatus shalihat. Kerana benda tu benda yang berkekalan. Dan terlebih afdal jawab itu. Hak sepaling-paling elok jawapan orang mukmin ialah dengan kalimah musyarrafah. Kalimah yang dimuliakan. Mana kalimah mulia? Dan iaitu kalimah musyarrafah, jawab dengan kata la ilaha illallah. Jawab dengar hatu bukan hati kata habis lembut habis nak soalan ada 10 hilang habis soalan. Seperti mana pelajar kita duk hafal tengok soalan nombor 1 tak ada jawab tu belakang tak ada jawab terjub tengok soalan cukup payah Allah tak ada jawab tu ada ni seolah-olahnya kalau tanya sepatah orang mungkin kata la ilaha Allah habis tak tanya pun apa ni soalan. Kalau main apa? Cek main apa? Main apa? Macam ni. Ada main lalu hotel lah. Boleh takak tu. Main apa tu? Tadi bagi main daun je. Main day mana-mana dia. Kalau kita letak daun orang mengaku dia. Mengaku dah mengaku tu kata dah ada pun tak dah 10 apa? Ada. Saya budak-budak belajar main tu. Belajar takak. Siapa duduk sini pun pernah beli benda tu. Pernah beli. Pakai perempuan baru boleh sampai sini ya. Saya ni tak main gitu ya. Tapi tak boleh juga sini. Bakar hok. Tiba kan waktu jadi kok jadi token lah cek token. Jadi dua hantu bukan selalu. Sebab. Ni bukan dia tu. Melekat muka nanti dengan yang tu habis. Ni kata afdal terlebih afdal jawab itu dengan kalimah musyarrafah dan iaitu la ilaha illallah. Dan bertanya dalam kubur itu, jawab bertanya yakni pertanyaan, soalan dia. Dan bertanya apa pertanyaan yakni pertanyaan ataupun soalan dalam kubur itu khusus bagi orang mukallaf. Kata yang rajih. Jadi orang ni manusia hamba Allah ada 2-3 jenis. Yang pertama budak. Yang kedua orang mukallaf, yang ketiga orang gila. Tiga jenis kan. Jadi hak khususnya soalan mukallaf ni dia hadap kepada orang mukallaf sahaja. Bila orang mukallaf, orang kafir mukallaf kan? Orang tanya. Orang kafir tak mukallaf. Mukallaf juga dia. Dia mukallaf. Tu hukumnya tekan kepada dia, suruh juga, tapi nak jalan tak boleh dia. Kenapa? Dia tak cukup syarat dia. Nak sembahyang tak boleh kerana syarat sembahyang kena Islam. Dia tak ada yang tu. Tapi tekanan ada. Sebab tu sini khusus kepada orang mukallaf saja di atas pendapat rajih. Dan ada pun kanak-kanak, tapi kanak-kanak yang mati sebelum balik.
Sebelum lagi sampai umur, sebelum lagi ia datang haid, sebelum laginya ialah mimpi keluar air mandi. Dan orang majnun, orang gila, dua jenis ni, orang mati sebelum balik, ataupun orang gila, ataupun anak orang kafir kan tak kira ni. Tak kira. Sama ada anak muslim ke, sama ada kafir ke, tak kira ni. Kalau yang mati sebelum balik, sama ada anak orang mukmin ataupun orang kafir. Dan orang majnun dan dua. Majnun ni, majnun sekejap balik, majnun terus. Ataupun balik tu tak majnun lagi. Sampai kau makan minum hak benda hak tak elok jadi gila. Maka celah tu dia tanya. Lepas hak tu dia tak tanya. Celah tu dia tanya. Contohnya dia sehat, dia bukanlah 5 tahun. Masuk tahun yang ke-20, dia pergi lah. Dia tak sehat dah. Sebab apa? Dia berlaku kemalangan umpama. Ada kan? Dia berlaku kemalangan. Jadi kena urat otak. Jadi baik-baik dia. Maka dia tanya pada hak 5 tahun. Hak balik 5 tahun tu. Lepas tu habis kita dia. Sebab tu kena jaga bila belum balik, kena start dah belajar, kena buat amal. Sebab apa? Sebab takut masa tu. Masa-masa tu kita tak pandai buat amal, dia dosa sampai bila-bila. Waliyadzubillah. Setengah ulama kata walaupun dia gila, tak dia dosa. Sebab apa? Dia tak ambil berat semasa dia bukan lah 3-4 tahun lepas. Ini bahaya ni. Dapat tu. Dapat lain dah setakat mana dia balik. Baik dah. Di sini kalaulah sebelum orang tu sebelum lagi balik dia mati ataupun mati dengan keadaan gila, maka iaitu dua jenis ni. Dua jenis ni ikhtilaf ulama. Ulama selisih. Ulama fuqaha, ulama mutakallim selisih, dan kata setengah ulama ditanya pula apa pula juga. Yakni ditanya juga sekalipun kanak-kanak yang mati sebelum balik ataupun orang gila tetap disoalkan lagi juga atas pendapat ni. Tapi dan setengah ulama lawan bagi tu, iaitu diberi oleh Allah Taala, ialah diberi langkahnya. Dan juga dan iaitu jadi tak dapat ni. Dan iaitu orang mana? Orang hak kena tanya tu, iaitulah mati sebelum balik ataupun orang gila. Hak kena tanya tu diberi oleh Allah Taala akal dan ilmu dan hawas dan segala hawas. Dalam kubur Allah ilhamkan akal, Allah ilhamkan ilmu, Allah ilhamkan hawas. Apa hawas? Iaitulah dengan bahawa mata dia, telinga dia boleh dengar, mata dia boleh melihat, dan lidah dia boleh bantu. Tu hawas. Apa hawas? Panca indera saya. Panca indera itu ialah dengar, pendengaran, penglihatan, percakapan. Waktu Allah bagi. Kata pendapat yang mengatakan ialah orang mati belum balik kena soal juga. Orang gila kena soal. Nak jawab macam mana? Allah bagi ilmu, Allah bagi akal, Allah bagi panca inderaan ke dia. Sehingga dia boleh mengerti apakah soalan-soalan yang datang daripada muka nakir, dan dia pun boleh jawab. Ini pendapat ni. Dan kata setengah ulama yang kedua, ialah kata setengah ni tiada ditanya, tak tanya apa budak. Direct masuk sana. Ini kata kedua. Dan yang ketiga, dan kata setengah ulama yang ketiga, dan iaitu kanak-kanak yang sebelum balik ataupun orang majnun tawakuf kepada Allah, terhenti di atas Allah, ikut dia. Allah nak tanya, Allah suruh malaikat tanya ke, Allah tak suruh kan, kau tu hak dia. Maka hak ni lah ulama banyak berpegang, sehingga maka kata yang akhir itulah yang rajih. Pendapat yang tiga adalah pendapat yang kuat di sudut dalil, iaitulah tawakuf, terhenti di atas Allah. Kalau Allah kata hai malaikat bukan nakir, mu tanya lah. Kalau dia tu diam tak tanya.
Kerana apa? Kerana mereka mukallafin di antaranya ialah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Bila Allah perintah, maka dia buat. Kalau Allah tak suruh, dia tak buat. Maka sekiranya Allah suruh hanya, dia tanya. Allah tak suruh, dah. Ini tawakkul. Tawakkul pada Allah. Soal, ada orang tanya, adakah pertanyaan kubur itu berulang-ulang ataupun tiada? Siapa yang mat dia tanya ni? Mati hari ni, kah hari ni sehari dia tanya, esok dak dak. Kah tanya hari ni minggu ni dak, minggu depan dak dah, bulan depan dak. Ada juga orang tanya soal ulama. Jawapannya kata setengah ulama berulang-ulang 7 hari. Tanya hari ni tanya, esok tanya, lusa tanya. Sampai 7 hari seminggu dia tanya. Ini satu pendapat. Satu pendapat soalan tadi berulang-ulang sehingganya 7 hari. Jikalau ada orang mukmin, kalau orang mukmin 7 hari seminggu dia tanya. Lepas tu relax dia tak. Lento sebab apa? Raudhatul Riyadhil Jannah. Kerana dia tu satu taman daripada taman syurga, rehat tu. Tu rehat. Baik. Kalau dah mukmin. Sebaliknya, jikalau ada tu, jikalau dan 40 hari, jikalau orang kafir dan munafik tak berubah, walaupun dia tak berubah. Di atas pendapat yang mengatakan tanya, maka tanya sampai 40 hari orang kafir. Di atas pendapat yang mengatakan orang kafir tak kena tanya, munafik tak tanya, pakai direct terus dah, tanya tak jawab. Tanya pun tanya sekali, tak jawab, pakai terus dah, pakai bundak semata, hari. Dapat tu. Ni pendapat ni tanya juga 40 hari walaupun tak ada jawab. Tanya juga 40 hari. Cukup masa dia. Dia cukup masa dia. Atak-atak dia kalau biasa, subhanallah. Ni 40 hari. 40 hari dalam kubur. Bukan 40 hari duduk dalam penjara di Bukit Pakaian dah. 40 hari kubur. Akhirat dah 40 hari tu. Lama-lama Allah Alam. Lebih-lebih lagi duduk kena azab Allah. Sehari macam setahun, sehari macam 10 tahun. Subhanallah. Ini 40 hari. Dan kata setengah ulama, ditanya ditanya akan dia. Ia sin akan dia. Buah akan dia. Jadi ia kita pun kita ke bawah tu, yakni akan dia. Ditanya akan dia, akan ahli kubur tu, yakni boleh bukan nakir, hanya sekali juga. Tanya sekali ya. Bila sekali, berapa hari Allah Ta'ala sekali. Tanya sekali ya. Tak tanya kali, tanya sekali. Maka dua kaum itu bersamaan mana? Hak kata 7 hari pun dia, hak sekali pun dia. Sekali boleh hari seminggu. Bukan sekali sehari. Sekali juga. Sekali apa? Sekali sehari ke atas seminggu sekali. Boleh hari seminggu tu sekali tanya, boleh hari Allah Ta'ala. Dia tak kita sini. Ini sebab dia kata sama dua pendapat ni. Jadi hasilnya ulasan dia pada malam ni ialah orang-orang yang berada dalam kubur selepas daripada mati, dua keadaan. Boleh jawab dan tak boleh jawab. Sebab tu saya buat ulasan di sini ialah antaranya. Antara ialah pertama, ulasan yang pertama pada malam ni, pertama yang saya pasti kena cerita di sini ialah pertama masa yang panjang, iaitulah dalam kubur. Tak kira lah panjang ni. Mana kalau nenek moyang kita dulu mati 1000 tahun dah. Lepas kubur panjang dah, panjang. Masa yang panjang start daripada mati manusia sampai hari kiamat. Mana sampai hari bangkit dinamakan alam barzakh. Itu ulasan. Orang yang mati duduk dalam kubur, start daripada kubur sampai bangkit di pada mahsyar, orang panggil alam barzakh. Maka di situ ialah adanya nikmat, adanya azab. Adanya nikmat, adanya azab. Sebab tu
Firman Allah Subhanahu wa taala cerita di alam barzakh. Saya pun hatta idza jaa ahadahum al-maut, idza jaa ahadahumul maut qala irji'un. Sehingga apabila datang akan seorang mereka itu boleh mati, berkata seorang itu, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalilah aku balik di atas dunia. Bila sampai di sana, dia kata irji'uni, kembali balik, la'alli, semoga aku ya Allah a'malu ila yaumi yub'atsun, a'malu, semoga aku ini nak amal salihan, aku nak amal yang baik dah, fima taraktu, apa yang aku dah tinggal. Aku tinggal dulu banyak tak beramal yang amal soleh, tapi tolonglah engkau balik sebentar, aku nak amal yang soleh. Jawab dia Allah, kalla, cish, dia kata, innaha kalimatun, hak ni perkataan saja. Huwa qailuha, kamu kata, wa min waraihim, dan dari belakang-belakang mereka itu barzakhun, alam barzakh ila yaumil ba'tsun, sehingga hari dibangkit. Mudah kata bohong ya, aku bagi sakit dah, duk bayar 3 kali pi dah, lepas 3 kali pi pun tak pergi masjid juga. Subhanallah. Ini Allah marah. Bila sampai di kubur, maka mereka itu minta kembali balik kepada dunia. Satu bagi alam barzakh. Yang kedua, ringkasan baca tadi dah. Ringkasan yang kedua, nikmat kubur dan azab kubur, dan soal ialah soalan itu setengah daripada alam gaib. Tidak siapa pun mengetahui kecuali Allah. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullahu taala, dia pernah cerita dalam satu kitab kecil, iaitu dia kata sesungguhnya sekurang-kurang darjat iman dengan nikmat kubur dan azab, sekurang-kurang beriman, sekurang iman dia nikmat kubur ataupun azab dalam hidup. Itu sekurang-kurang iman. Sekurang-kurang iman dengan nikmat kubur dan azab kubur ialah etika apa yang dia nampak dalam hidup. Sekurang-kurangnya itu betul. Kalau nampak beratnya aku lari tu binatang berat, berat. Kalau usulnya nak kahwin nak pandang materi, sunnah. Dia tu lebih kuat. Itu Imam Ghazali cerita. Itu tentang nikmat azab dan ialah azab kubur. Nikmat ataupun azab kubur. Yang ketiga, bahawa jawab dalam kubur, jawapan soalan muka nakir dalam kubur ialah jawabnya daripada amalan seseorang hamba Allah. Amalan dan akidah. Amalan dengan akidah, betul besar. Amalan dengan akidah menjadi jawapan soalan dalam kubur, bukan jawapan ilmu tanpa amal. Ilmu tanpa amal, walaikumsalam, tak ada boleh jawab. Lagi pula ada ilmu tapi tanpa akidah pun tak boleh jawab juga. Dia kena ada serentak dua tu. Orang mukmin, jawapan soalan mereka dengan betul, sekalipun di atas dunia tidak pandai baca dan tak pandai menulis betul. Kerana apa? Kerana Allah mengajarkan, kerana Allah tunjuk, Allah paparkan jawapannya kepada orang-orang mukmin, khususnya orang yang bawa amalan yang soleh, orang yang bawa akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah paparkan jawapannya. Itu antaranya seperti mana? Ialah Allah paparkan nampaknya tiang-tiang di Baitul Maqdis, nampaknya pintu-pintu Masjid Aqsa kepada Nabi ketika soalan-soalan yang datang daripada kufar Quraisy. Macam itulah lebih kurang. Tiga. Yang keempat, ringkasnya yang keempat, bahawa mayat dalam kubur dengar ia dengan dalil hadis Bukhari pada. Dengar, sebab tu soalan dengar. Soalan dia dengar, maka dia boleh jawab. Itu antara. Yang kelima, yang terakhir, yang kelima ialah orang yang tak kena soal. Di antaranya ialah para anbiya dan para syuhada dan setengah-setengah solihin dan siddiqin
dan yang melazim bagi baca suratul Mulk dan orang yang lazim baca surah Sajadah di dalam ialah tiap-tiap malam, dan orang yang mati malam Jumaat dan hari Jumaat. Dan juga setengah riwayat mengatakan orang yang bila dia sakit dia banyak membaca suratul Ikhlas. Ikhlas itu antara. Dan juga antara kita ialah mereka-mereka yang akan mati mudah dan bawa iman bersama dengan antaranya 2 rakaat dia sembahyang malam Jumaat. Lepas maghrib dia isi ke sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat sembahyang malam Jumaat dia panggil. Usolli sunnatal lailatul Jumaat. Saja aku sembahyang sunat malam Jumaat. Baca apa? Baca idza zulzul zalzalah 15 kali. Hak tu ialah pendapat ulama dalam akidah. Malam Jumaat kita bubuhlah 2 rakaat. Lepas sembahyang sunat maghrib kita bubuh sembahyang sunat malam Jumaat ialah baca 15 kali ialah suratul Zalzalah. Ulama tak ada cerita 15 kali tu kat mana, maka kita himpunkanlah 2 rakaat tu. Mana 15 kali? 8 kali rakaat pertama, 7 kali rakaat yang kedua, cukup 15 kali. Insya-Allah ulama kata ialah husnul khatimah dan bawa kepada la ilaha illallah. Itu amalan. Itu kebetulan malam ni. Kalau kita buat, alhamdulillah. Lepas tu ada masa lagi sambungkanlah malam Jumaat tu dengan awal bil umpama. Dan juga kalau boleh lepas isya pula nak tidur tu pun baca maya pula tasbih berkekalan di malam Jumaat. Maka semua itu ialah ada daftar-daftar sijil-sijil ulama yang ada warid-warid tentang ialah soal munkar nakir dan juga husnul khatimah, sehingga lepas daripada soal munkar nakir. Itu antara itu kita kemampuan kita boleh buat. Mudah-mudahan semoga kita dapat jawapan dalam apa ni hadis. Walaupun ada lagi soalan-soalan yang kemukakan daripada masyarakat, waktu soalan-soalan yang saya kita lepas dah mula-mula tanya ialah tentang umur, tapi sini tak tanya umur. Dia bukan lagi tak tanya umur, dia tanya bab akidah dulu. Lagi ke datang ya kita. InsyaAllah kita sambung kembali malam Khamis depan. Dia akan cerita apakah soalan-soalan yang akan kemuka oleh munkar dan nakir kepada si mayat tadi. InsyaAllah kita sambung balik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan kata setengah nama juga lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid-darin. Dan jika gugur ia setelah ada jika gugur setelah dan jika gugur ia suatu yang mukhalif, sesuatu benda, gugur ia suatu ataupun perkara yang mukhalif, yang bercampur, gugur dengan sendirinya sekalipun tak ada masalah. Maknanya ialah tetapnya suci, boleh menyucikan. Dan jika gugur ia suatu dengan yang mukhalif itu dengan sendirinya sekalipun, apa sekalipun, yakni menyucikan dia juga sama. Air itu tetap mutlak. Dan lumut, dan kimbang, dan artal. Apa artal ni? Batu kawi. Tahu batu kawi kan? Tahu tak batu kawi orang tahu tanah kan? Itu artal. Dan artal, yakni batu kawi yang ditumbuk. Lumut,
dan kemah dan batu kawi yang ditumbuk ketiganya. Tiga-tiga tumbuk. Lumat. Tumbuk lumat. Allah, maksudnya air tumbuk lumat. Kau lumat kan? Hancur. Kemudian maka dijatuhkan ke dalam air. Ambil tumbuk, boleh lesau tumbuk, boleh air. Contoh. Ambil pula kembang. Ambil kembang lah air tu, boleh lesau tumbuk, boleh air. Ambil batu kawi tumbuk, jadi tanah debu habis. Boleh air. Kita jatuh, maka dijatuh. Apa dijatuh? Kita bubuh. Kita bubuh dalam air. Ataupun satu, begitu. Ataupun daun masalah. Ataupun daun kayu. Ambil daun kayu, dijatuhkan dalam air juga. Kemudian jadi luluh letaklah ia di dalamnya. Luluh. Bahasa Jawa ni luluh kan. Luluh letak. Jadi apa luluh ni? Hancur. Luluh letaklah, hancur duduklah air. Itu maksudnya. Itu luluh. Luluh letaklah, yakni hancur duduklah air. Luluh letak ia dalam air, yakni hancur dalam air. Bila kita tumbuk kemah, tumbuk lumut, tumbuk batu kawi, ataupun kita daun kayu dalam air tu, tiba-tiba hancur habislah air, maka air yang berubah dengan salah suatu yang kita sebut itu, dengan sebab kita ubuh lumut kita tumbuk, dengan sebab kita ubuh kemah kita tumbuk, dengan sebab kita ubuh batu kawi, dengan ubuh daun kayu, berubah air tu. Jikalau ada ubahnya itu pada takdir sekalipun. Mana? Jika masuk cak, tentu ubah kita buh dalam. Kita pertunya, kalau kita masuk cak yang rendah lagi, ubah mana? Jadi air itu hijau, contoh. Tapi masuk daun pun hijau juga. Kalau tergede sekalipun, seperti lagi akan datang. Mana akan datang? Ubah pusat sebelah. Jawab kan? Kita jawab ni. Jikalau diubahnya itu bertakdir sekalipun, seperti yang lagi akan datang pada muka kita 11 pada baris sebelah baris kedua sampai akhir. Mana? Tengok. Baris kedua, kita nak baris kedua ni. Tak tengok. Maka hendaklah ditakdirkan yang mencampuri itu bersifat dengan sifat yang pertengahan kan? Ada kan? Apa tengok sini tu? Lepas tu sampai itu, kita ulang balik. Jadi akan datang kenyataannya. Kalau macam tu, jikalau ada ubah itu pada takdir sekalipun, seperti lagi akan datang, tiada menyucikan. Tak boleh kan? Tak suci juga air tu. Sebab apa? Sifat dia. Sifat dia dah berubah dah. Hak campur tu bersifat dengan sifat pertengahan yang menyalahi bagi sifat air. Tak boleh juga. Berubah dia kat situ ialah bila berubah maka hak tu tidak menyucikan. Apa tak menyuci? Yakni tiada sah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis dengan dia. Dengan mana? Dengan air yang berubah dengan sesuatu daripada tersebut. Dengan air yang berubah dengan salah suatu daripada sebut itu. Mana? Ubah dengan lumut kita tumbuk. Kalau lumut adalah air tak masalah. Tapi dengan sebab kita tumbuk, akak lumut lah air, kita tumbuk lagi hancur. Boleh air itu berubah adalah tak boleh. Di makian juga tumbuk kemah, tumbuk batu kawi, di makian kita pok daun. Kalau daun jatuh sendiri dia, tak ada masalah. Ni kita pergi bubuh, tiba-tiba air tu berubah, maka ubah hilanglah nama air itu Allah. Maka ketika itu mesti ada sah mengangkat hadas dan menghilangkan najis dengan dia, dengan air yang berubah dengan salah satu tadi. Habis. Habis. Kemudian tapi dia kata sini ialah dengan syarat. Hak kata tiada boleh mengangkat hadas dengan air tersebut itu dengan syarat
jika ada berubah itu banyak. Hak kata tadi, maka air yang berubah dengan sesuatu itu kata tak boleh. Tapi kata berubah tu jika mana dengan syarat jika ada berubah itu banyak, barulah tidak boleh mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Air ubah tadi. Ubah sebab apa? Sebab kita tumbuh lumut, sebab kita tumbuh kembang, sebab kita tumbuhkan apa? Batu kawi, ataupun kita buah daun, tiba-tiba buah tu banyak sangat. Ini baru tak boleh mengangkatkan hadas, tak boleh menghilangkan najis. Sebaliknya, macam mana ukur banyak? Macam mana gambaran banyak? Sekira-kira banyak ni. Sekira-kira hilanglah daripada perubahan tu. Daripada perubahan yang banyak, hilang oleh air, oleh nama air mutlak. Orang tak pakai air mutlak dah. Pakai apa? Air lumut, air kembang, air batu kawi. Tak boleh dah tu. Berubah nama. Maka ketika itulah tak boleh mengangkat hadas. Habis. Maka dari kerana inilah, kerana mana ni? Kerana inilah, kerana dia kata hilang air ubah tadi. Kerana hilang nama air mutlak. Kerana hilang air mutlak ni, dari kerana inilah, kerana hilang nama air mutlak tu. Barang siapa, tengok dia pergi jauh ni. Barang siapa bersumpah, wallahi tiada mau minum air. Dia kata, wallahi aku tak mau minum air. Dia kata, tiba-tiba kemudian minumnya akan air tersebut itu. Dia pun minumlah air mana? Minum air tersebut itu. Air mana ni? Air hilang daripada nama Allah. Air, dia minum air itu, air tersebut itu. Mana air mana? Air yang hilang daripada nama Allah. Mana? Air lumut tak dia minum. Ataupun air batu kawi contoh dia minum. Ataupun air kembang, air daun kayu. Bukan air daun kayu ni. Ada tahu lah. Dah. Dia minum air tu. Oh, kalau minum air tu, maka tiada sini bila dia minum, maka tiadalah ia kena sumpah. Apa tu kena sumpah ni? Orang panggil tiada hanas. Apa dia nak? Tak lawan sumpah. Maka kena bayar kifarat dah. Tak bayar kifarat. Kalau lawan sumpah baru kena bayar kifarat. Wallahi aku tak mau minum air cawan ni. Saya minum air cawan ni. Tetap saya kena bayar kifarat. Itu bagi lawan sumpah. Tidak, saya tak mau minum air. Dia kata, wallahi minum. Tiba-tiba dia pergi minum air dulu. Maka saya betul. Tak apa, air lain-lain. Sebab dia itulah air. Aku ni tak mau minum air. Maksud air itu air betul. Tiba-tiba air yang dia minum itu air dulu dah. Tak pakai enak. Maka tak kena bayar kifarat. Dan kembali. Dia sambung balik. Nak cerita apa? Nak cerita kata air itu tak boleh mengangkat hadas, tak boleh bila najis. Sekira dia bersumpah nak minum air, tiba-tiba dia minum air tak boleh nak angkat hadas, tak kena bayar kifarat. Kenapa? Kerana dia sumpah tak mau minum air mutlak. Tiba-tiba air mutlak tak ada kat situ. Sebab dia berubah air mutlak. Maka tak lawan sumpah. Lagi kitab ni kata ialah tiadalah ia kena sumpah. Apa itu sumpah? Yakni tak kena bayar kifarat. Itu maksudnya. Bila kita bayar juga kita dia. Baik. Habis. Dan jika diubahnya itu, ini pak sumpah dia jaga ni. Sumpah. Wallahi ya nasah, wallahi aku tak mau makan kambing ni contohnya. Tak mau makan kambing. Kambing mana-mana tak boleh makan lagi kambing. Tiba-tiba kambing hak nazar tu, kambing contohnya kambing hak biasa, kambing sehat, tiba-tiba pergi makan kambing apa? Kambing hak buta. Hak buta tu tak boleh buat akikah, tak boleh buat tu. Tak ada salah tu. Sebab apa? Sebab dia itulah kambing-kambing hak sempurna. Tiba-tiba kambing buta, tak sempurna. Orang tak boleh buat akikah, tak perlu tak boleh tu. Tak sebab apa? Dia kekurangan. Maka boleh kan?
Baik. Habis. Dan jika ada ubahnya itu sedikit. Tadi banyak kan? Ini muka biar dia. Hak banyak tadi tak boleh menghilangkan najis, tak boleh mengangkatkan hadas. Sebab apa? Sebab banyak sangatnya tumbuk-tumbuk lumut. Maka siapa orang panggil air lumut. Tumbuk kembang jadi air kembang. Banyak sangat. Kalau tidak, sepokok kembang dia yang tumbuk-tumbuk dia boleh air. Dan jika ada ubahnya itu, ubah mana? Dengan sebab dia buah lumut, dia tumbuk tu sikit saja, sedikit. Buah lumut sikit, buah batu kawi sikit, buah daun kayu sikit lah air. Macam mana sikit? Sekira-kira dia ada hilang daripada ubah itu, oleh nama air mutlak. Sedikit tu sehingga orang mari bukan air lumut lagi ni, bukan air batu kawi ni, masih air sejuk biasa ni. Kalau macam tu, maka yang itu tiada mengapa. Apa tiada mengapa? Hanya adalah ia mana? Ialah air tu menyuci juga. Hak ubah sikit ke menyuci juga. Yang ni seperti belum berubah dah dia tu. Walaupun dapat ubah, tapi hakikatnya seperti mana belum berubah. Kenapa? Sedikit sangat. Habis. Mana dalil ni? Dalil kata ubah sikit tak apa. Walaupun masuk benda tu ubah sikit, boleh menyuci, boleh mengangkat hadas dan juga boleh menghilangkan najis. Mana dalil? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia Nabi mengambil wudu, yakni ia Nabi mengambil daripada bijana, daripada bekas air, dari bijana air, dari bekas air yang ada dalam bekas tu. Dalam bekas tu tepung. Nabi ada air dan buah air dalam bekas tu ada tepung. Tepung apa? Tepung yang berajin. Yang berajin satu lagi. Tepung mana? Tepung yang berajin, tepung yang kamil. Tahu kamil? Tahu kamil? Tepung yang uli. Tahu tak uli? Tahu? Rumah saya paling kamil. Dalam biasa bukan buah air sikit nyak buat sejanai. Paling uli kan? Paling uli tak apalah. Rumah saya paling kamil. Saya domik kamil ni. Sebab tu guru saya kamil dia kata. Maka sini saya buat juga uli. Kamil ataupun uli. Sudah sini bagi uli. Matu berarti ya ni tepung, bekas tepung hak dia uli. Bekas tepung ada orang uli dia tu. Lepas tu ada lah debu-debu tepung gandum tu ada lagi tu. Maka Nabi ubah air. Maka air tu tak hilang lagi dan nama mutlak, bukan air tepung dah. Maka Nabi ambil wudu. Itu saja. Maksudnya kalau nak ubah tepung, tak ada uli lagi, pakai buah air tu terus wudu boleh dah. Tak boleh tu air tepung. Supaya budak-budak orang tua-tua kan, orang tua kampung-kampung, budak-budak kampung-kampung, bagaimana dah lah, mana ajar yang kan. Mana dia apa ni? Dia duk nak beras tu busuk dah, beras tu buat apa? Buat bedak sejuk. Bedak sejuk dia buat bedak sejuk kan. Lepas tu dia buhlah akar apa nama tu macam serai dah. Dia buh lebaran dia. Lepas tu masa nak itu tu dia buah ayam tu. Jadi hancurlah beras tu. Nak buat kutu boleh tak tu? Tak boleh tu air tu air bedak tak panggil. Air beras tak panggil tu. Tak boleh dah. Dia berubah. Tapi kalau belum hancur lah tu, cuah air tak masalah. Dia bos tiba-tiba itu. Tak boleh kata. Panggil air bedak. Dah sejuk tak boleh dah tu. Kalau sikit, seketui dua ketui, lepas tu bukan air bedak lagi. Masih lagi air tak apa. Baiklah. Habis. Tu kata ajin. Yang berajin, yang beruli. Uli. Nah, hasilnya dalil kata ubah sikit walaupun kita masuk benda kita tubuh masuk dalam air tapi sedikit tak ubah lagi panggil nama air mutlak, maka tetap menyucikan, boleh ambil wudu, boleh menghilangkan najis. Dalilnya Nabi buat kerja sendiri. Cukup dah. Sikit lagi. Dan jika ada air itu
tiada terkaya ia daripada benda yang mukhalif. Jika air itu tidak boleh lepas, terkaya lepas, tak boleh lepas daripada benda yang mukhalif yang bercampur tadi. Macam mana rupa terkaya, yakni sukar, payah, susah memeliharakan air itu daripada benda yang mukhalif tu. Nak jaga susah air tu daripada benda tu. Seperti adalah benda yang mukhalif itu lumung. Dan air tu ada lumung. Maka lumung itu air tak lepas pada lumung. Kenapa bila lama-lama naik lumung air kan? Kecuali dia duduk tengah teduh, duduk tengah panas, esok lampu hijau tu naik lumung teguh dah. Tu susah. Seperti adalah benda yang mukhalif campur dengan air tu lumung. Ataupun kemat. Tadi kemik kemat kita tumbuk. Tadi tak, duduklah air dah. Diri mukhalif campur air. Kemat yang atas dia dalam air, tak selalu dah air tu. Lumung pada air selalu, kemat air selalu. Yang luluh lentak, yang hancur. Itu macam tadi yang hancur dalam air tu. Dah yang hancur ia mana? Ia lumung ataupun kemat tadi dalam air. Dalam air itu daripada dalam air ataupun garai laut. Sebab apa? Sebab benda tu air. Garai laut, jangan garai gunung. Okay. Ataupun lumpur seluk. Ataupun dah kayu yang gugur dia dengan sendirinya. Duk tepi dengan kolah kita. Berani-berani macam angin timur ni, gugur dah. Tiba-tiba masuk. Masuk air. Gugur dengan sendirinya, luluh letak ia dalam air. Hancurlah air. Daun kayu hak gugur tu pun hancurlah air. Maka air yang berubah dengan tersebut itu menyuci dua. Sebab apa? Sebab hak ni bukan kita apa. Sebab apa hak ni panggil tidak terkaya. Hak tadi terkaya sebab kita tumbuk kita berubah. Hak ni tak, bukan kita tumbuk. Hak ni dah ada air dah. Sukar nak jaga. Hak ni walaupun berubah secara mana pun tetap menyuci dua. Dan jika banyak ubahnya sekalipun tak ada masalah ni. Sebab kerana sukar memelihara air daripada suatu mukhalif tadi. Baik, habis. Jadi inilah sambil tadi bincang air. Sekiranya air tu berubah banyak, sedikit, tengok. Kalaulah hak dia sendiri, jatuh sendiri, pagi sendiri, padahal ada fa'ilnya, ada pembuatnya Allah, tapi dengan bukan hak perbuatan mukallaf, maka walau ubah banyak pun tak ada masalah. Tetap air itu mutlak. Manakala kalaulah ubah banyak tapi perbuatan mukallaf, maka kalau ubah nama daripada air mutlak, tetap air itu tak boleh mengangkatkan hadas, tak boleh mencucikan najis. Itu saja penjelasan. InsyaAllah sama balik dan di bagian lagi air berubah sebab lama berhenti pada tempatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim.